Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Dan kaunuhu aliman, artinya keadaannya yang tahu, melazim ia akan ilmu, mustahil ia yang jahil hanya wajib yang tahu selama-lamanya. Katanya dan kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman ning sifat gapo ning Basri. Setengah daripada sifat apa ni? Syukri, kaunuhu aliman ni setengah daripada sifat apa? Sifat maknawiyah yang apa? Yang 7. Ni yang setengah daripada sifat maknawiyah yang 7. Maka sifat maknawiyah yang 7 ni, setengah daripada sifat maknawiyah yang 7 yang iaitulah kaunuhu aliman ni. Nah, ia melazim ia tu daripada sifat ilmu. Tu. Kalau nak terkedih Arab agak betul aliman tu aizatan muttasifan bil ilmi. Kena takdirlah tu. Kalau nak takdir. Takdir Arab. Ni hak sungguh kena tulis ni. Buat tak tulis tak reti bab Arab pula. Malai tak tulis galik. Hak lain sudah ngaji gaduh-gaduh nak ngorak halu. Tulis betul aliman tu. Ni sod ni. Aizatan muttasifan bil ilmi. Betul aliman tu. Kalau betul qadiran hak dulu tu aizatan muttasifan bil qudrati. Betul muridan tu aizatan muttasifan bil iradati. Ini betul aliman aizatan muttasifan bil ilmi. Yakni zat yang bersifatlah ia dengan sifat ilmu. Tengok dan kaunuhu aliman. Kaunuhu tu raja di Allah tu. Aliman tu takdirnya aizatan muttasifan bil ilmi lah. Apa dia arti kaunuhu aliman? Tu. Artinya mubtada, keadaan tu khabar. Bermula artinya arti bagi kaunuhu aliman tu. Gapo ni arti? Balik bahasa terjemahnya. Khabarnya keadaannya Allah Ta'ala itu yang tahu. Apa dengan makna yang tahu? Yakni zat yang bersifat ia dengan sifat ilmu. Dobit betul yang tahu tu. Yang tahu yakni zat yang bersifat ia dengan sifat ilmu. Tu. Kita ngaji dulu ke? Tuhan bersifat dengan sifat ilmu. Tuhan bersifat dengan tahu Tuhan ni. Ya tak jahil. Apa Tuhan tahu tu? Tahu semua apa? Tuhan tahu tu tahu semua perkara. Apa benda ada terlintas dalam hati kita tu, Tuhan tahu belaka tu. Tuhan tahu tu kok jalan nyata. Dia panggil ta'alluq inkishaf. Nu kong ngaji kitab lain lah. Tu dia panggil arti bagi kaunuhu aliman, keadaannya Allah Ta'ala tu yang tahu. Kemudian sifat maknawiyah ni.
Mana kaunuhu aliman ni melazim ia. Melazim ia kaunuhu aliman. Boleh rajak situ. Ataupun melazim ia keadaannya yang tahu tu. Melazim akan ilmu. Gapo melazim? Bahasa kita berakal. Gapo berakal? Maksud dengan kata melazim ia akan ilmu, yakni akan sifat ilmu. Nak sifat tak apa tu. Akan ilmu, yakni akan sifat ilmu. Gapo dengan makna melazim? Dengan maknanya apabila ada sifat ilmu, mestilah adanya kaunuhu aliman. Tu dia panggil melazim ia akan ilmu. Sebab ia berakal. Nampak tak? Sifat ma'nawiyah ni, ia berakal dengan sifat ma'ani. Tu makna melazim ia akan ilmu. Kalau kita misah makhluk ke, apabila ada merah syukri, mestilah adanya keadaan merah. Ni samalah. Melazim ia akan ilmu dengan makna apabila ada sifat ilmu, mestilah adanya kaunuhu aliman. Apabila Tuhan tu bersifat dengan tahu, mestilah adanya keadaan Tuhan itu tahu. Itu dipanggil melazim ia, sifat maknawiyah. Habis situ. Huraian takrir itu supaya dululah. Tak payahlah. Sifat maknawiyah kita reti sifat supaya kaunuhu qadiran. Gaya laik dah dulu. Kaunuhu muridan pun ya laik dah dulu. Reti bih. Habis situ, cuk situ. Mustahil ia Allah Ta'ala itu yang jahil, yakni zat yang bersifat dengan tidak tahu. Tu yang jahil, yakni zat yang bersifat ia dengan tidak tahu. Mustahil. Kita kata Tuhan tak tahu. Mu nak buat apa buat apa dah. Tuhan tak tahu. Mu nak making siapa piye mana tak semai tak sengaji tak apa dah. Mu main Tuhan tak tahu. Mu nusuk lek kalimu. Nusuk lek jebur palalik pun tak apa, Tuhan tak tahu. Boleh terima dak akal dak dah? Tak boleh terima. Wajib Tuhan tu tak tahu. Tu. Tu mustahil, mana kata akal kita tak boleh terima. Kata Tuhan tu bersifat dengan jahil. Habis. Hanya wajib, yakni sungguhnya mestilah yang tahu, yakni mestilah Allah Ta'ala itu bersifat dengan tahu. Itu wajib yang tahu, yakni mestilah Allah Ta'ala itu bersifat dengan tahu. Tahu tu selama-lamanya Allah Ta'ala wajib. Mesti Tuhan bersifat dengan tahu selama-lama. Kalau kita kata Tuhan tu tak tahu, Tuhan tu bersifat dengan jahil, itu dia panggil mustahil. Mana kata akal kita tak boleh terima lah. Perkara tu. Tu. Benda hadut dalam hati kita tak tahu. Innallaha alimun bi zatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat tahu dengan apa perkara hak duk jadi, hak duk dalam hati kamu tu. Hak kita duk telitah gapo lah ni masalah ni tu. Hati kita duk mana lah ni. Duk dekat ke duk jauh, duk ngaji ke duk mana. Semua tu Tuhan tahu. Kita niat karut demo Tuhan tahu. Benda hak duk dalam tu, kalau benda hak duk luar tak nak kecek dah. Kita duk buat dalam pandangan zahir kita tu tak nak kecek dah tu. Semua Tuhan tahu. Ingat situ tak apa. Buat nak masuk ambil Tuhan tahu tak tu. Masuk ruang tu. Masuk ruang saja tak apa. Masuk sabung. Tu. Tak ada. Ni bagi hari tadi. Habis situ. Ingat balik nah. Sifat kaunuhu aliman ni dia melazim akan sifat ilmu. Habis sudah. Dan kaunuhu hayyan.
Dan kaunuhu hayyan ni pun ia panggil atah pada kata kaunuhu qadiran. Tak tu boleh. Kalau kita kira suku-suku lah. Kalau kita kira sekali 20 tu, dan kaunuhu hayyan ni atah pada kata wujud atas itu. Dan kaunuhu hayyan. Dawabik betul hayyan tu aizatan muttasifan bil hayati. Tulis sepah tadi. Tukar sini. Tulis betul hayyan aizatan muttasifan bil hayat. Tulis letak dulu. Reti tak reti kau dulu. Nak reti habis. Malam ni pandai apa dah noh. Boleh sikit tak apa dah. Reti melazim pun tak apa dah. Banyak lagi tak kena usul banyak lagi. Nak reti sah ni dak lah bukan dia. Dan kaunuhu hayyan, apa dengan mana hayyan? Aizatan muttasifan bil hayat. Makna zat, keadaannya Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dengan sifat hayat, dengan sifat hidup. Tu wajib tu hak dulu tu. Sifat hayat tu ia panggil sifat ma'ani. Adapun sifat maknawi hak kata malazim ia akan sifat hayat tu ia panggil kaunuhu ta'ala hayyan. Tu malazim tu. Apa arti kaunuhu hayyan? Artinya arti kaunuhu hayyan tu keadaannya Allah Ta'ala itu yang hidup. Apa makna yang hidup? Yakni zat yang bersifat ia dengan sifat pehidup. Tulis betul yang hidup tu. Yakni zat yang bersifat ia dengan sifat pehidup. Tu. Yang hidup yakni zat yang bersifat ia dengan sifat pehidup. Kita ngaji kita tanah kita ngajar kampung sikit ke sedap. Ngajar kampung jangan suruh tulis. Dia tulis tak panas pak dah. Tamu dah pak cik tulis. Yang hidup tulis pak cik yakni pak cik dak lengok. Pak cik tulis pada kata. Pak cik teka dulu nak ke jamai dah. Klik pula. Kena pandai. Pergi tengah jaya kapur ni kita makna kata kita hurai dengan apa? Kita hurai tu kita tulis tu, kita dabik tu. Ngajai kapung kau ada kata rojok domi ada hari pergi kitab sehari dua tu lah. Kau ada tu yalah. Tak ada kena suruh tulis dah. Tak email tulis. Mana suruh tulis tak tahu. Hurai tu tu lah. Nak bergetinya keadaan nining. Nah, sifat maknawiyah ni nak ayat kata tak sapa tangga ada dan tak sapa tangga tak ada. Dia panggil di antara. Dia panggil duduk di antara ada dan tak ada. Tak sapa tangga ada, tak sapa tangga tak ada. Tu sifat maknawiyah. Tengok kita nak misah. Hak benda baru, hak makhluk. Betul hak lain kita kiyah. Ni super kuning ni. Kuning di kitab ni ia panggil sifat ma'ani. Sifat yang bahasa ada. Kuning di kitab. Ada lah ni? Ada. Kita nak reti sifat maknawi, yakni keadaan kuning. Apabila ada kuning di kertas, ia ada pulaknya keadaan kuning. Kamu dia nak reti keadaan kuning tu, ia duduk di antara ada dan tak ada. Nak kata ada sangat pun tak boleh. Nak kata tak ada langsung pun tak boleh. Ia duduk di antara. Seolah katanya, maksud dengan kata keadaan kuning tu, yakni satu perkara yang nakwi kuning itu lekat di kitab. Ia panggil keadaan. Apabila ada hijau di daun, ia adanya keadaan hijau. Kamu dia nak berarti keadaan hijau tu. Benda bahasa ada ke tak ada ni Syukri? Jawabnya tak belaka. Nak kata ada tak boleh. Nak kata tak ada pun tak
Tak boleh. Ia panggil duk di antara ada dan tak ada. Kemudian maksud dengan kata keadaan hijah. Apa maksud dengan kata keadaan hijah? Dengan makna satu perkara yang nakwi hijah itu lekat di daun kayu. Keadaan kuning. Satu perkara yang nakwi kuning itu lekat di pisau. Apa tu? Apabila ada putih, ia adanya keadaan putih. Gapa tujuan maksud kata keadaan putih? Yakni satu perkara yang nak bui putih itu lekat masuk di kitab. Keadaan ni ia tak sapa tangga ada dan tak sapa tangga tak ada. Faham tak ya tadi? Syukri, apa tak? Tak nampak lagi pandai lah kamu. Tu. Tak nampak lagi buat cuming sok mari ngaji. Ada? Nampak ada? Tak tanya lagi. Tu keadaannya yang hidup. Kemudian keadaannya yang hidup ni melazim ia berreke ia keadaannya yang tahu ni. Apa keadaannya yang hidup saja itu. Melazim ia keadaannya yang hidup tu. Melazim maf'ul akan hayat, ini akan sifat hayat. Akan hayat, ini akan sifat hayat yang artinya perhidup tu. Itu. Apa makna melazim ia akan hayat? Syukri. Gapo maksud dengan kata melazim ia akan hayat? Supah dulu. Dengan makna lah. Apabila ada apa? Apabila ada sifat dengan makna apabila ada sifat hayat, mestilah adanya kaunuhu hayyan. Tulis betul melazim ia akan hayat tu. Yakni sama tak reti makna melazim ia akan hayat pula. Melazim ia akan hayat yakni tulis situ. Apabila ada sifat hayat, yakni apabila ada sifat hayat, mestilah adanya kaunuhu hayyan. Tu makna melazim ia akan hayat. Yakni apabila ada sifat hayat, mestilah adanya kaunuhu hayyan. Tu makna melazim ia akan hayat. Gapo Basri? Melazim ia akan hayat gapo? Apabila apa? Yakni ada mesti apa? Mestilah adanya kaunuhu hayyan. Boleh cepat lagi ayat 3 kali 4 kali tak usuk lagi tulis. Ada? Baru pergi kali ada. Tu ada takut tulis tak pandai suruh tulis. Perhati je ada nah. Perhati kita tulis tak pandai, tak perhati tak ada nak fikir aku apa lah. Aku tulis tak pandai kriya aku. Tulis kita kerti julah. Kita jawab tadi. Kita baca sore bukan kita nak dia membaca kitab kita. Kitab 15 keruk kitab ni. Beli mula pun tak apa dah. Syukri, gapo maksud dengan kata melazim ia akan hayat? Yakni apabila ada sifat hayat mestilah adanya kaunuhu hayat. Tu makna melazim. Ya nak ayat kata apabila ada sifat hayat. Nampak tak tu? Apabila Tuhan tu bersifat dengan sifat hayat, bersifat dengan sifat hidup,
mestilah Tuhan itu bersifat juga dengan keadaannya hidup. Ingat balik nah. Sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah ya duk sekali. Sifat maknawiyah ni dia melazim ia. Di sini duk dia panggil duk khilaf ni. Dia di antara ulama usuluddin ni. Duk khilaf lah no. Kata setengahnya sifat 13. Kata setengahnya sifat 20. Kaun hak yang rajihnya dari segi pendapat ulama usuluddin seperti Abu Hasan tu seperti Imam Turidi tu. Tu ia katanya sifat hak yang wajib kita kena tahu di atas jalan tafsili 13 ya. Maka dari 13 tu ia tak bila sifat maknawi. Sebab sifat maknawiyah tu yang masuk dalam sifat ma'ani dah. Yang lazim dah lah tu. Lalu tu ia bilanya 13. Ia bilanya 13. Tu. Adapun satu pendapat lagi yang katanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan wajib di atas kita tiap-tiap orang mukallaf kena belajar hingga tahu di atas jalan tafsili 20 sifat. Hak kata 20 tu ia bila suku-suku sifat maknawi. Ya ada 20. Setengah ulama ia bila sekali halu dah. Tu ia bila sekali halu dah. Maknanya sifat maknawiyah masuk dari sifat ma'ani. Tapi hak masyhurnya 20. Biasa dengar tak? Orang kampung duk kecek kata, kemarin ku ngaji sifat 13 di sejik. Biasa dengar tak? Syekh dengar tak? Tak biasa. Balik dia biasa dengarnya, aku ngaji sifat 20. Dalam kitab Faridah dah lah. Kita kena ngaji tu. Tu makna malazim ia akan hayat. Dengan mana apabila ada sifat hayat, mestilah adanya kaunuhu hayyan. Apabila Tuhan tu bersifat dengan sifat penghidup, mestilah Tuhan bersifat juga dengan keadaan hidup. Habis. Lalu dia kata mustahil ia Allah Ta'ala itu yang mati. Nak kata Tuhan tu mati tak boleh. Tuhan tak mati, Tuhan kekal selama-lamanya. Tu kita ngaji sifat baqa, wujud, kidam, baqa. Tu. Wajib Tuhan bersifat dengan baqa. Apa baqa? Mana kata tak binasa, tak mati Tuhan tu. Sebab Tuhan tak serupa dengan makhluk. Adapun kita mati dak ni, Pak dah. Kita mati dak? Pak dah ni nak pakai wapeng ke apa? Mana wapeng? Tidur nak pegang tadi Pak dah. Mancing tak tidur. Habis. Lalu tu katanya pula hanya wajib, yakni mesti yang hidup, yakni Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat penghidup. Manakala Tuhan bersifat dengan sifat penghidup, maka dialah hidup. Tu dia mau tanya kita, Ali, Tuhan kata hidup dengan apa? Ni, Tuhan kata hidup dengan apa? Sifat apa? Ya Badri. Tuhan kata hidup dengan apa? Sifat ke apa? Syukri. Tuhan kata hidup dengan apa? Sifat ke apa? Sifat penghidup. Basri. Tuhan kita tahu dengan apa? Sifat apa? Tu ngaji lepas dah kalau tak tanya tu. Kalau mula pada yang Mekah, kalau anak murid ngaji tak tanya katuk surat ahlu dah. Jawab apa lagi pak mengaling lakon dah. Ada kat ni. Pak mengaling lakon dah ya dah. Gila ada klik nombor ya. Kalau anak murid ngaji tak tanya. Tak?
Tak tanya makna kata reti lah tu. Mula Pak Da yang mongoh Pak Da. Pak Da ni ya baik dengan anak murid ya. Kalau dengan kisah ya, tak Pak Da. Yang bagi sungguh. Tu. Nah. Pak Da ni satu orang Pak Da tu bagi kitab Baqarah Pak Da ni. Kalau anak murid ngaji duk senyap, tak ada tanya ke apa, ya katuk surat tu dah. Hari ni sah ngaji pak mengerti lah kau dah. Lengok klik bak. Kena tak ayat tu? Sekali. Kita tak tanya kamak kalau mengerti, buat tanya tu tak erti. Duk surah buih mulut-mulut. Mak, tu kita tahu dengan apa? Sifat apa? Sifat buah berangi. Sekali, tuan tahu kita, tuan tahu dengan sifat apa? Sifat petahu. Mana dia? Sifat petahu, sifat pengetahuan, sifat ilmu tu lah. Apa mak dah? Orang dia bercara, dia mau dia bercara usul dia bercara hinguh dia. Ada ni. Pada ni teruk sungguh pada ni. Boleh kepada lagu tu. Kita dah bercara dengan usul, dia dah bercara hinguh dia. Ada? Itu? Ada? Hinguh dah kaki tak? Nampak itu baik boleh dah hidung tu? Tu dalil kata Tuhan kita kuasa. Tuhan kita kuasa dengan apa ni, Pak Da? Syukri. Sifat apa? Sifat kekuasaan. Aish. Alhamdulillah. Pak main dengan Pak Da lagi. Ini sifat berkuasa. Pak main dengan Pak Da. Pak main dengan Pak Da. Li. Dia tak dengan Pak Da? Dia tak? Dia tak dengan Pak Da? Tak ngaku lagi. Dia tak dengan Pak Da? Oh ya, tak. Dia. Tu masya-Allah ya dekat gelar nama Pak Da ni jadi kata digak gak tak ya. Dia lah. Dengan sifat berkuasa. Kena tak Syukri? Kena. Kena tak mak? Aku tak tahu gak boleh. So lagi. Ya tak ayah dah sini. Habis. Kemudian kata pula dan kaunuhu sami'an. Dobit betul sami'an tu tulis supalah ai zatan muttasifan bis-sam'i. Tadilah tu. Ai zatan sad ni. Muttasifan bis-sam'i. Tulis tu. Kita tulis tak dulu. Ngaji lah ni kita berasa payah. Bahawa kita ngaji lama-lama tu ya mari sendiri dia lah. Ilmu ni. Ilmu ni bukanlah bolehlah ngaji belaka, ya bolehlah berak pun ada. Tengah-tengah kita duk berak boleh enggak ilmu tu ada. Pak ada duk berak 10 minit, 5 minit, pak ada duk nyakong duk mikir apa. Kalau keri-keri mikir tak? Mikir tak? Mikir apa keri? Kalau orang cidik dia mikir hang ngaji, ku ngaji usul tak ada. Sifat ma'nawi ni kaedah dia ya lazim. Apa makna lazim? Apabila ada sifat kudrat, mestilah ada kaunuhu qadiran. Apabila ada sifat iradah, mestilah adanya kaunuhu muridan. Apabila ada sifat ilmu, mestilah adanya kaunuhu aliman. Apabila Tuhan ada sifat hayat, mestilah adanya kaunuhu hayyan. Tu. Kalau orang tu cidik, tu kaedah nak dapat ilmu Imam Syafi'i kata. Ada ni perkara. Satu kena cidik. Bukan cidik otak. Kalau cidik saja malah tak ada. Cidik ni makna kata ia pandai jaga masa. Pandai kira bercara tu bang cidik. Kalau cidik saja malah tak ada. Benar tak apa ada apa tu. Ngaji tak reti tak apa, tapi wiji cidik.
Tak serupa tu. Duk berak tu 15 minit, 10 minit kalau berak lama tu buat apa lagi? Mikirlah. Ku ngaji malam bab i'rab. Gapo i'rab? Ubah akhir kalimah. Sebab gapo ubah? Sebab amih hak masuk di hadapan dia tu tak serupa. Ubah tu ada pada patik, pada lapar. Yang keduanya ada pada taktir. Duk fikir ke kau berak tu. Ni duk pergi tidur le ambil alih. Pergi subuh tidur le ambil situ. Habis. Dan kaunuhu sami'an. Dan kaunuhu sami'an. Apa arti kaunuhu sami'an? Arti ke kaunuhu sami'an tu keadaannya rajak mana ni Syukri? Allah. Nampak tak? Keadaannya Allah Ta'ala tu yang mendengar. Apa yang mendengar? Yakni zat yang bersifatlah ia dengan sifat pendengar. Tu tulis betul yang mendengar tu. Yakni zat yang bersifatlah ia dengan sifat pendengar. Tu. Apabila Tuhan tu bersifat dengan sifat pendengar, mestilah Tuhan tu bersifat dengan keadaannya mendengar. Tu dipanggil melazim ia. Apabila Tuhan tu adanya sifat sama, mestilah adanya kaunuhu sami'an. Habis. Kemudian kata pula melazim ia keadaannya yang mendengar tu. Melazim maf'ul akan sama, yakni akan sifat sama, akan sifat pendengar. Apa makna melazim ia akan sifat sama ni Syukri? Yang nak royak kata apabila ada sifat sama, mestilah adanya kaunuhu sami'an. Apabila Tuhan tu bersifat dengan pendengar, mestilah Tuhan bersifat juga dengan keadaannya yang dengar. Dipanggil melazim. Pada misal ni lah. Apabila adanya hitam di kayu, mestilah adanya keadaan hitam. Diri hitam tu benda ada, kita nampak, lagi pula kita boleh tunjuk. Adapun keadaan hitam tu, hak tu dia panggil benda tak? Benda tak ada. Dia panggil duk di antara ada dan tak ada. Nak kata ada pun tak boleh keadaan hitam. Nak kata tak ada pun tak boleh. Dia panggil duk di antara ada dan tak ada. Kemudian keadaan hitam tu maksud dia lah yakni satu perkara yang nak beri, satu perkara yang nak beri hitam itu masuk lekat di kayu. Tu. Habis situ. Kemudian katanya samuk mana? Yang berdiri sifat pada samuk tu. Dia saling lah. Dia saling sikit tadi. Tak ada lah ni. Samuk mana? Sifat pada samuk tu. Yang berdiri kepada zatnya Allah Ta'ala. Yakni yang menumpan ia pada zat Allah Ta'ala. Tu yang berdiri. Yang berdiri kepada zatnya. Tulis betul yang berdiri kepada zatnya tu. Yakni yang menumpanlah ia. Yakni yang menumpanlah ia pada zat Allah Ta'ala. Tu. Sifat sama duk tupai di zat lah. Tu makna kata sama yang berdiri kepada zat. Faham tak Basri? Dia gaduh tulis mata jurumiyah pula dah. Yang ngaji. Tu. Sifat sama duk tupai pada apa ni Syukri? Pada zat Allah. Semua sifat ma'ani yang tujuh, sifat yang bahasa ada sungguh ti tu, semua tujuh tu duk tupai di zat Allah. Sifat qudrat duk tupai di zat Allah. Sifat iradat duk tupai di zat Allah. Sifat ilmu duk tupai di zat Allah. Sifat sama sifat hayat duk tupai di zat Allah. Sifat sama pun duk tupai di zat
Allah. Itulah yang katanya yang berdiri kepada zatnya. Maksudlah tu dah. Apabila ada sifat sama di zat Allah, mestilah adanya keadaan sama. Tu. Keadaan sami'an. Boleh juga tu. Habis. Kemudian kata mustahil ia Allah Ta'ala itu yang tuli, yakni yang bersifat ia dengan tuli. Mustahil. Makna kata tak boleh terima pada akal kita sama sekali nak pergi kata Tuhan tu bersifat dengan tuli. Mu nak kecek apa kecek Tuhan kita tuli tak dengar. Boleh terima tak pada? Terima tak? Tak boleh. Wajib kita kena kata Tuhan bersifat dengan apa? Dengan sifat pendengar. Lalu tu dia kata hanya yakni sungguhnya wajib yakni mesti yang mendengar yakni bersifat dengan sifat pendengar selama-lamanya Allah Ta'ala. Pak Do Tuhan dengar dengan apa? Sifat pendengar. Tuhan kita hidup dengan apa? Sifat apa? Sifat hidup. Makwi, Tuhan tahu dengan apa? Sifat pengetahuan, sifat pengetahuan tu lah. Alih, Tuhan kita dengar dengan apa? Sifat apa? Sifat apa? Sifat pendengar. Zakaria Saghir, Tuhan kita dengar dengan apa? Dengan sifat apa? Dengan sifat pendengar. Tak apa dah tu. Boleh sekor dua pun tak apa dah mengaji. Bamak. Tuhan kita dengar dengan apa? Sifat apa? Sifat pendengar. Tak apa dah boleh tahu tu. Tak apa dah. Kita ngaji hari. Ada dah? Boleh sikit pun tak apa dah. Nak boleh habis tu bukan dia. Nah. Otak rung jihad kata tak tuk lah. No. Dia kena kata api tak apa lah. Otak kata api sedap lah. Ni otak rung kata tuk-tuk. Mutu tuk-tuk. Leh. Kata tuk-tuk tu rung masa raya ombak. Ombak pasal satu lah. Emang nak kata tuk-tuk dah. Cari luar punggung tu. Rung kata tuk-tuk lah. No. Habis. Dan kaunuhu basiran wallahu a'lam bisawab. Dia baca tu minggu dapat dan kaunuhu basiran artinya keadaannya yang melihat yang melazim ia akan basar. Kita ni ya ada tiga ni. Mula-mula kita usul. Kita yang kedua kita boleh tahunya asbab nak jadi murtad ada apa perkara. Berkitab risalah yang ketiga cara lagu. Lagu sifat 20. Allah Azza wa Jal Tuhan kami minta ampun akan dosa kami. Bagi pandai buat lagu pun awak gilah. Jangan buat lagu Oh My Darling sudah. Malu kat tiga.